صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita sambung hadis ke-27 daripada kitab Riyadhus Salihin Babus Sabri. Wa 'an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innaha satakunu ba'di atharah wa umurun tunkirunaha. Nabi bersabda, sesungguhnya akan berlaku ba'di selepasku, yakni ba'da wafati, lepas aku mati nanti, lepas aku wafat, ba'di selepasku, satakun akan berlaku atharah, satu zaman orang penting diri sendiri. Kalau ada orang susah tak tolong, jadi orang susah tu hidup menderita dan kena sabar lah. Manusia banyak penting diri sendiri. Nampak orang buat salah tak tegur. Zaman atharah ni penting diri sendiri. Tak mau jaga tepi kain orang, jaga diri sendiri. Ini sifat yang tak baik. Kita disuruh watawasau, saling tegur menegur, pesan berpesan. Kita disuruh wata'awanu, tolong menolong. Aku tolong hang, tolong aku. Wata'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong atas kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu, jangan tolong menolong 'alal itsmi wal 'udwan, atas dosa dan permusuhan. Nabi kata akhir zaman lah. Hadis ni tentang akhir zaman. Bila Nabi kata satakunu, akan berlaku selepas kematianku, zaman orang penting diri. Wa umurun tunkirunaha, dan banyak perkara yang kamu mengingkarinya. Kamu tak puas hati duduk zaman tu. Orang buat maksiat, orang buat benda-benda mungkar, banyak kemungkaran. Qalu ya Rasulullah, sahabat bertanya, wahai Rasulullah, fama ta'muruna, apa yang Tuan nak suruh kami? Kalau kami hidup zaman tu, sahabat umur tak panjang. Kita lah, zaman kita sekarang ni banyak kemungkaran, banyak orang buat benda mungkar. Kalau kita tegur pun orang kata hang menyebok bang. Kubur masing-masing, jangan jaga tepi kain orang. Jadi benda mungkar banyak. Qala tu'addunal haqq, kamu kena tunaikan kebenaran. Alladhi alaikum, kebenaran, kena cakap benar jugalah yang diwajibkan ke atas kamu. Tunaikan kebenaran. Ataupun dalam hadis lain, qulil haqq, cakap benar, walau kana murran, walaupun pahit. Cakap benar, orang kecam kita. Kita cakap benda betul, orang kata kita ni ketinggalan zaman. Habis buat contoh kemarin dalam kelas,
Lah ni orang kahwin bersanding, duduk atas pentas bersanding. Bersanding ni zaman dulu-dulu 60-an. Bila mai zaman 70-an, gerakan Islam banyak di Malaysia, ustaz-ustaz banyak, pendakwah banyak. Orang dah tinggal dah. Orang dah pakai tudung. Kalau bersanding pun dalam bilik, dalam rumah. Kan? Kamu tak tahulah. Tahun 80-an kamu pun tak hidup lagi, 90-an. Okey. Dia mai tahun 2000, dia jadi balik pasal wujudnya catering. Bukan salah catering. Catering tu dia mai set, dia mai bangku, alas meja, dia mai set untuk pengantin duduk, dia mai sekali dengan pelamin. Kalau tak mau ambil murah lah, tapi selalu orang bala semua. Set lengkap. Dulu tahun 90-an, tempat makan lelaki perempuan berasingan. Lah cumpuk. Jadi kalau kita cakap, orang kata orang duk buat lah, cakap ketinggalan zaman. Dan kita mungkin kena kecam pula kalau kita cakap bab ni. Orang kata anak-anak ustaz bersanding, Ustaz Zamri gatai mulut cakap, kena kecam. Tambahlah ni zaman media sosial ni, netizen lah, dia nak tulis pun dia tulis. Kata ustaz ketinggalan zaman, nak suruh orang kembali ke zaman dia 90-an. Lah 2020. Nampak? Tapi benar-benar kena cakap juga, walaupun orang tak suka. Kita bukan ikut orang ramai, kita ikut kebenaran. Benar walaupun kita sorang-sorang lah. Benda tu benda mungkar. Dia mula dengan makan berhadap. Makan tak apa lagi. Terus lagi, lepas habis makan, dua orang pakai dia tengok. Semua mata tengok. Itulah bersanding. Mempamerkan kecantikan. Yang pengantin lelaki pun make up, pengantin perempuan lagilah lawa. Hak tak lawa pun nampak lawa. Hari kenuri kan. Hak tak lawa pun nampak lawa. Hak gelap pun ni pun bedak lagi putih. Tayang buat apa kat orang. Dulu elok dah dulu. Itu zaman dulu lah, tahun 90-an apa semua kan. Tok-tok guru kita yang dah meninggal dunia tu, dia taslih, dia dah islah, dia buat elok dah. Macam guru kita Syekh Nikmat semua ni, betul lah yang ceramah yang ni pun mati zaman sekarang. Macam Bani Israel lah, dulu semayang, matinya alim ulama ni, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salah wattaba'u syahwah. Generasi yang lepas tu adha'u as-salah, cuai, bukan tak semayang tapi cuai. Saat semayang tak semayang, mencual, mengabaikan solat. Wattaba'u syahwah, dan mereka ikut syahwat, hawa nafsu. Jadi kalau kita hidup zaman tu, sahabat tanya bagi pihak kita, orang yang hidup zaman tu nak buat apa? Nabi kata kena cakap benar juga. Watawasau bil haq, cakap benar. Bila cakap benar, kena kecam, kena kutuk. Sedih tak? Sedih kan? Tu kata, itulah nak cakap sangat. Melawan arus, lawan benda orang nak buat. Kalau cakap memang kena kecam. Bila kita kena kecam, kita pun down, sedih. Manusia tak patut sedih kan? Sebab tu ada peranan watawasau bis sabr. Kena ada member-member, kawan-kawan yang support. Sabarlah. Tu ayat watawasau bis sabr. Terutamanya orang yang paling dekat dengan kita, isteri lah. Isteri kena bagi semangat. Tak apa, abang cakap benda betul. Cakap heran apa ke orang, sabar je lah. Macam tu, kita pun naik balik semangat. Tu ayat watawasau bis sabr. Kita cakap benda betul, orang kecam. Dan memang sifat orang beriman ni, kalau dia betul-betul beriman, la yakhafuna laumata laim. Ada ayat Quran, la yakhafuna, mereka tak takut laumata laim, kecaman orang yang nak kecam. Laumata laim, laumata tu kecaman, laim isim fa'il, orang yang kecam. Jangan takut kecam. Dia pi lah nak kecam. Kemarin kita belajar, orang yang boleh jadi pemimpin ni, dia kena tahan telinga, sabar. Kan? Itu pemimpin. Pendakwah pun macam tu juga. La yakhafuna laumata laim, jangan takut kecaman orang yang nak kecam.
Kalau kita cakap benda benar, kita cakap benda benar, benda tu mungkar, kita tegur, orang kecam kita, orang kutuk kita, hak tu kecil lah, Nabi kena teruk lagi. Sekecil-kecil ujian dalam dakwah ialah dikecam. Kecam bukan yang bermain cubit, main beli batu, kutuk je. Qulil haqq walau kana murad, cakap benar walaupun pahit. Tapi dia kena berhikmah lah kan, berhikmah lah. Jangan kita pergi kenuri tengok orang bersanding, kita pergi penampak dua-dua pang-pang tu ganas sangat. Kita tegur lah. Ada orang disegani bila dia main, orang tengah bersanding pun lari, malu kat dia, segan. Duduk lama-lama sikit. Dalam fiqh, duduk lama-lama, duduk sampai ke petang, supaya kemungkaran itu tidak berlaku. Faham tak? Supaya kemungkaran itu tak berlaku. Tapi kalau kita pi pun, ni apa bersanding, ni siap bangkit menari lagi, buka lagu Hindustan, pakai berjoget menari, kita tak sesuai pi. Nanti orang timbul fitnah, kata ustaz sporting, maka kita haram duduk bersama mereka, kena balik ya. Pergi minyak kereta main jauh-jauh, Allah, aku nak tegur, aku tak mampu tegur, aku duduk sekali, nanti orang kata aku redha dengan maksiat, belah balik ya. Tak payah makan. Kamu kena cakap benar, kebenaran yang Allah wajibkan ke atas kamu. Wa tas'alunallah, dan kamu berdoalah, minta kepada Allah, minta kekuatan lah. Alladzi lakum, yang bagi pihak kamu tunaikan amanah, kemudian kamu kena doa dekat Allah. Selain daripada tu adalah peranan wa tawasau bis sabr, saling berpesan-pesan dengan kesabaran. Isteri jangan kata pula tu lah kata yang nak cakap, kata aku tu lagi sedih ya. Yang tak sabar dalam perjuangan ni, biasalah ujian kecil jatuh, kawan-kawan pun pakat bagi semangat. Itulah macam tu. Seolah-olah hadis ni nak menghuraikan peranan at-tawasau, at-tawsiyatu bil haqq, tawsiyatu bis sabr, wa tawasau, saling berpesan-pesan dengan kebenaran, wa tawasau bis sabr. Baik. Wa an Abi Yahya, daripada Abu Yahya, nama dia Usaid bin Khudair. Dia ni antara pemimpin Al-Ansar, dia antara orang-orang penting lah, para pemimpin Ansar radhiyallahu anhu. Anna rajulan minal Ansar, sesungguhnya seorang lelaki daripada Ansar. Siapa lelaki itu kita tak tahulah. Ada seorang lelaki mai jumpa Nabi, minta jawatan. Qala ya Rasulullah, lelaki itu kata, wahai Rasulullah, ala, kenapa tuan tidak tasta'miluni, tidak lantik saya jadi amil zakat lah, pegawai pejabat zakat. Ada lelaki tu mai, wahai Rasulullah, pasal apa, kenapa, apa sebab tuan tak lantik saya jadi amil? Kama ista'malta fulanan, seperti mana tuan lantik fulan bin fulan tu, tuan lantik jadi amil. Oh, tak lantik saya. Oh, ada juga pasien tu, pasien nak jawatanan. Dia bukan meminta aja, dia macam tak puas hati. Pasal apa dia tu jadi amil, saya tak jadi? Katalah dalam kelas, ustaz lantik, selalunya kita mengundi, katalah satu kelas tu guru kelas lantik, dia ni jadi ketua kelas ni. Bangun pelajar lihat, awak saya tak jadi ketua kelas, pasal apa lantik dia? Kerana dia nak lah, dia nak jawatan amil zakat, pegawai pejabat zakat. Nabi macam tak layan lah cerita lantik tak lantik ni. Nabi tak layan, Nabi cerita zaman orang penting diri. Faqala, baginda bersabda, innakum satalqawna ba'di atharah, macam tadi jugalah, sesungguhnya kamu akan bertemu selepas kematianku zaman orang penting diri sendiri. Nak tegur ni pun tak boleh, berkata jaga diri masing-masing. Bahkan ada yang menggunakan ayat Quran dengan tafsiran yang salah. Ada ayat Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, alaikum anfusakum, jaga diri masing-masing. Dia baca takat tu lah, titik. Dia tak gabung dengan ayat dengan hadis man ra'a minkum munkara, betul dia tak baca.
Jadi ayat Quran betul, faham yang tak betul. Maksud ayat ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum, wahai orang beriman, jaga diri kamu masing-masing. Mana kita tegur dah ni pun tak hirau teguran kita. Lepas tu kita ambil sikap tak apalah. Aku jaga diri ku lantak macam lantak pi hangpa Kita dah tunai dah tanggungjawab kita. Setelah kita amal makruf nahi mungkar, orang tak terima juga, baru alaikum anfusakum. Jaga diri kita. La yadurrukum, tidak akan memudaratkan kamu. Nanti di akhirat Allah tak tanya dah kita. Kita dah tunai tanggungjawab kita. Kalau kita duduk rumah sewa, kawan kita tak semayang, kita gerak dah, kita tegur dah, kita mau juga. Waktu tu baru kita guna ayat ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, alaikum anfusakum, jaga diri masing-masing. Aku jaga diriku, jaga diri hang. Hang bawa cara hang, aku bawa cara aku. Man dhalla idza tadaitum la yadurrukum man dhalla, tak akan memudaratkan kamu kalau ada orang sesat. Idza tadaitum, apabila kamu dah ikut petunjuk. Kita ikut cara Islam, dia tak mau ikut. Macam mana? Mungkin ada di kalangan kita, mungkin je lah, kok dia jenis tak pakai tudung. Dia balik, dia tegur dengan adab lah. Kok dia kata hang pandai-pandai baru kecil pandai-pandai ya. Tegur selalu pun saya kena marah juga. Kita dah tunai dah tanggungjawab kita, tegur dah, dia tak mau ikut, takkan kita nak paksa. Allah tak salahkan kita dah. Faham ke tak faham? Bukan mana tak payah tegur. Dia baca ayat jenis titik cepat waqaf. Jenis baca ayat sekerat ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum, wahai orang beriman, jaga diri masing-masing, jangan duk menyebok. Tu rekod tu. Bukan zaman kita je, zaman Sayyidina Abu Bakar lagi ada orang faham macam tu. Ni dalam kitab ni kan, 40 hadis dari 40 buah kitab ni, Arba'in Ajluniyah ni. Sayyidina Abu Bakar pernah buat taswib, pembetulan cara nak faham ayat tu salah. Pasal orang dah malas nak nahi mungkar, orang berpegang dengan zahir ayat, padahal ayat tu panjang lagi, dia baca sekerat. Sayyidina Abu Bakar khutbah Jumaat, dia hurai dengan hadis. Kalau kemungkaran kita tak tegur, kita pakat kata jaga diri masing-masing, biar pergi kat dia, jangan tegur. Nanti kalau Allah turun bala, semua kena. Orang baik kena, orang jahat kena. Jangan macam tu. Kalau ada kawan yang isap rokok, kita nampak, tegur. Jangan biar kat mereka. Okey, baik. Nabi kata akan berlaku akhir zaman orang yang penting diri sendiri. Kita nak tegur pun tak boleh. Kalau zaman tu kena fasbiru, bersabarlah. Bersabar setelah kita tegur, bukan tak tegur sabar apa. Tegur kena kecam, sabar. Hatta talqawni 'ala al-haud, sehingga kamu dapat jumpa aku. Haud ni kolam Kautsar, kolam. Siapa yang buat amal ma'ruf nahi mungkar, dikecam, dia sabar, dia tak, ialah sedih, malah sedih sikit, tapi tak apalah, dia kuatkan semangat dia buat kerja atas kebenaran. Nanti Nabi kata boleh jumpa aku alal haud, di atas kolam Nabi kita lah, kolam Kautsar. Boleh jumpa dan boleh minum air daripada hidangan Nabi, air Kautsar. Kautsar ni dia ada sungai dalam syurga, dan dia ada juga kolam yang di sudut air sungai tu. Dia ada dekat mahsyar, ada dalam syurga pun ada. Dekat mahsyar tu kolam. Dia ada mizaban dalam hadis, ada 2 pancuran, 2 paip sedut air dalam syurga, dalam sungai. Jadi ada sungai Kautsar dalam syurga, ada kolam Kautsar berdekatan dengan mahsyar. Mahsyar kita bukan berdiri lama dekat dengan matahari, haus, dahaga, maka kita perlukan air. Lepas dapat syafaat Nabi, semua boleh bergerak daripada padang mahsyar, maka semua orang akan minum air. Orang beriman boleh minum air. Nabi tunggu haud, kolam. Bukan telaga bi'run. Lalu orang terjemah telaga Kautsar kan. Bukan telaga, kolam. Kolam ni air bertakung. Kalau telaga, air dia main naik daripada bawah tanah. Ini kolam. Kolam tu, sahabat tanya Nabi, kolam besar mana?
Nabi kata besar daripada mana tak tahu, daripada Yaman ke mana, ke Mesir ke, ada riwayat luas nak bagi orang nampak sebenarnya luas lagi. Akhirat ni tak terbayang. Itu kolam. Dalam syurga dipanggil sungai. Mana induknya air tu dalam syurga mengalir, ada dua paip mah, sedut air mai tuang dalam kolam. Faham tak? Air tu asal usulnya dalam syurga. Ada orang pening dia baca hadis, sat kat mahsyar, sat kat syurga. Duk tang mana Kautsar ni? Dua-dua. Macam air bukit, air terjun Gunung Jerai. Air itulah yang mengalir masuk dalam kolam. Shelley yang mana ada kot tu kan. Shelley yang ada kot tu guna air apa? Air bukit Gunung Jerai itulah. Dulu kita biasa kan, apa hijau apa? Rimbun hijau ke apa kan? Salak denai ke apa semua tu kan. Air tu semua air dari Gunung Jerai. Baik, kamu boleh jumpa aku. Muttafaqun alaih. Kemudian dia ajak cara baca Usaid tu macam mana baca dia. Hudair, Usaid bin Hudair, tak apa yang tu. Wallahu a'lam. Wa an Abi Ibrahim Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'd ayyamihi allati laqiya fiha al-adu intazara. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sebahagian hari-harinya, hari ini maknanya perang, sebahagian perang, fi ba'di hurubihi, fi ba'di ghazawatihi. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sebahagian hari-harinya tu, mana peperangannya, adalah peperangan tertentu, allati laqiya fiha al-aduwa, yang baginda bertemu musuh, musuh. Duk tunggu, intazara, Nabi duk tunggu, musuh kata nak mai. Tunggu tak mai. Ini perang tak jadi. Banyak kali perang tak jadi. Lepas sembang kemas nak perang dengan Nabi, nak bunuh orang Islam. Nabi pun pergi satu tempat, set satu tempat, kita jumpa tahun ni. Nabi selalu piawai piawai, mendahului musuh. Nabi akan pergi lepas subuh. Perang ni selalu lepas subuh bergerak. Sebab orang Arab dia suka lena tu. Subuh lena. Yang pertama dia tak sembahyang subuh, yang kedua dia berlengah-lengah lena lu tipi. Jadi dia pun sampai lambat. Kadang tu tunggu musuh tak mai-mai pun. Hatta malatis syams, sehingga condong matahari. Maghrib Maghrib ke tengah hari? Ada. Bukan maghrib. Malatis syam ni sama makna zawalus syam, gelincir matahari, zuhur. Tunggu daripada pagi lepas subuh sampai tengah hari sampai masuk zuhur. Tak main raha. Penakut ni apa tu? Allah campak ar-ru'ba fi qulubihim ar-ru'b. Ar-ru'b tu makna gerun. Depa mai daripada jauh, depa teropong tengok, depa jadi ketak balik. Kadang mai dah dekat dah, U-turn patah balik. Balik tu jatuh habis duit mai ni apa? Orang Islam kutip. Kalau perang tak jadi, yang dikutip harta musuh tu dipanggil fai. Fai, ma'afa Allah. Ayat ma'afa Allah tu fai. Fai, harta musuh yang dirampas tak jadi perang. Ada cara pembahagiannya. Kalau perang, boleh bunuh musuh, boleh tangkap musuh, boleh rampas harta-harta musuh, yang tu dipanggil ghanimah, harta rampasan selepas peperangan berlaku. Dalam fiqh ada cara pembahagian. Tak boleh ambil suka hati, kena tunggu ketua bahagi. Jangan pula orang bagi biskut tu kan, tak boleh ambil suka hati, kena tunggu ustaz bagi tu. Ada orang dia ambil suka hati harta rampasan perang, Nabi kata masuk neraka. Walaupun orang ingat dia mati syahid, masuk neraka. Pasal dia ambil siap-siap. Dia nampak macam ada Maggi ke apa, aku lapar balas. Ustaz lambat kan nak bagi. Tak boleh Kalau orang bagi apa-apa kena tanya dulu. Tak boleh ambil sesuka hati. Tunggu orang bahagi.
Orang bagi kicap ke, orang bagi Milo ke, kena dibahagikan. Jangan ambil. Orang bagi telur ke, jangan ambil walaupun sebiji. Amanah dalam perkara ini. Baik, Nabi pernah peperangan tunggu daripada pagi sampai malatis syams, zawali syams, zalatis syams, matahari gelincir. Zuhur lah, gelincir matahari zuhur. Akhirnya Nabi pun bangun, qama fihim, baginda bangun menyampaikan khutbah kepada mereka, yakni sahabat. Qama fihim, qama wa khataba fis sahabah. Baginda bangun dan baginda menyampaikan satu pidato, satu ucapan kepada para sahabat. Faqala, baginda bersabda, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, la tatamannau liqa'al adu, janganlah kamu bercita-cita bertemu musuh. Kita ni pertahanan je, ni pun nak mai serang Madinah, kita pertahankan Madinah. Tapi janganlah setiap kali kita keluar perang ni kita niat nak jumpa musuh, nak buat musuh, nak bunuh musuh. Kalau tak jumpa tu lebih baik, kita pun tak penat. Jangan bercita-cita bertemu musuh. Tapi kita kena bersiap siaga lah. Ketenteraan pertahanan kena kuat. Jangan niat nak lawan dengan musuh. Macam kita lah, rumah kita mau pencuri masuk ke, kita mau pencuri tak masuk? Kita mau pencuri tak masuk. Mana kita baca pendinding tu, bukan kita mau dia masuk, lepas tu kita dapat tangkap. Tak mau tu. Macam orang buat CCTV, apa tujuan buat CCTV? Nak cegah ada CCTV, pencuri tak berani masuk. Bukan tujuan dia buat CCTV nak tangkap pencuri. Mai lagi ramai lagi syok, kami nak tengok. Macam tu. Kita kalau boleh nak mengelak, macam penyakit lah, kita elak daripada penyakit. Bukan kita syok dapat penyakit, lepas tu kita berubat. Jangan bercita-cita bertemu musuh. Was'alullah al-afiyah, mintalah kepada Allah al-afiyah. Minta kepada Allah al-afiyah, sihat wal afiat. Tapi kalau jumpa musuh mai, fa idza laqitumuhum, maka apabila kamu bertemu musuh. Kita tak cari musuh. Apa dalam bahasa Melayu panggil apa? Rezeki jangan ditolak, apa? Musuh jangan dicari. Kita tak mau gaduh dengan orang. Kita tak ada niat nak gaduh dengan orang. Tapi kalau musuh mai, kena lawan. Fasbiru, maka bersabarlah. Sabar tu bukan duduk saja, lawan. Jihad lah. Wa'lamu annal jannata tahta zilalis suyuf, dan ketahuilah sesungguhnya syurga itu berada di bawah bayangan mata pedang. Mana kena berjihad, kena lawan. Kita tak mau lawan, tapi kalau orang mai, kena lawan dengan penuh kesabaran. Thumma qala an-nabi, kemudian Nabi bersabda, Allahumma munzilal kitab, ya Allah, Tuhan yang menurunkan kitab Al-Quran. Wa mujriyas sahab, Tuhan yang menggerakkan awan. Ni orang duk baca dalam qunut nazilah ni, Allahumma ya munzilal kitab, cuma ditambah ya, tak tambah pun tak apa. Pasal dalam tu dah ada dah takdir ya, walaupun tak tertulis. Allahumma munzilal kitab. Munzilal kitab ni jadi munada mudhaf mansub, munzila al-kitabi mudhaf ilaih. Wahai Tuhan yang menurunkan Alkitab, wa mujriyas sahab, wahai Tuhan yang menggerakkan awan, wa hazimal ahzab, wahai Tuhan yang mengalahkan tentera Ahzab dalam peperangan Ahzab, perang Khandaq. Hazim, yang mengalahkan. Kalau hazim tegas, hazim mengalahkan. Ihzimhum, kalahkan mereka. Wansurna alaihim, dan berilah kemenangan kepada kami, alaihim, mengatasi mereka. Jadi hadis ni mengajar kita persediaan, siap siaga untuk peperangan. Setiap negara ada pertahanan, menteri pertahanan, itu kena siap. Al Quran sebut wa'iddu lahum, bersiaplah untuk menghadapi musuh. Kita tak mau cari musuh, tapi kena bersiap.
Siap siaga lah, kalau bahasa tentera dipanggil siap siaga. Buat persediaan. Dalam Quran ada ayat wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Bersiap sedialah kamu menghadapi musuh sekadar mana yang kamu mampu, kekuatan yang kamu mampu. Wa min ribatil khail, kuda-kuda perang yang kuat. Sekarang kena ada apa? Meriam, kereta kebai, jet. Hak kuat lah, takat mana yang mampu lah. Jangan beli jet hak buruk, terbang-terbang jatuh, tak ada musuh tembak lagi, meletup lah. Latihan ketenteraan, kawat, pumping ni apa semua, siap siaga. Turhibuna bihi aduwallah, supaya musuh gerun, musuh Allah, turhibun, rasa gerun dengan kamu. Musuh Allah dan musuh kamu takut. Pertahanan yang mantap. Main bola apa dia ada barisan pertahanannya. Pertahanan tu kena kuat. Dalam peperangan pun kena ada pertahanan yang kuat. Jadi hadis ni suruh kita bersiap sedia. Ni menteri pertahanan kena fikir lah. Menteri pertahanan. Sebab tu dipanggil menteri pertahanan, bukan menteri peperangan. Semua negara wazirul difa' ni pertahanan, defend, difa'. Arab panggil difa'. Menteri pertahanan, menjaga keselamatan, menjaga sempadan, bertahan. Main bola apa? Pertahanan lah. Pertahanan tu kena kuat. Satu negara je yang dipanggil menteri perang, hak tu jenis jahat, suka cari pasal dengan orang, Israel. Menteri dia dipanggil wazirul harb, menteri perang. Otak dia kira nak serang orang. Kita Islam, kita negara kita tak mau ceroboh, tak mau cari pasal dengan negara luar. Kita tak mau bergaduh. Tapi kalau orang nak main serang kita, nak hancurkan negara kita, pertahanan kena kuat. Itu maksud Nabi. Nabi duduk di hujung kota Madinah menunggu musuh nak masuk. Tak masuk pun. Tak masuk, alhamdulillah, tak payah perang. Jangan niat kita kira nak perang je, sikit-sikit nak perang, kata Nabi. Jangan bercita-cita untuk bertemu musuh. Tapi kalau musuh mai, pertahanan kena kuat. Perang, lawan. Tak boleh biar ni Pak, tak boleh biar. Kerana syurga berada di bawah kilauan mata pedang. Habis tajuk sabak lah. Sabak maksudnya Imam Nawawi letak sabak menanggung derita sakit, sabak kematian anak, sabak dikecam, pendakwah kena kecam, sabak macam-macam sabak. Antara sabak tu ialah lawan. Bukan sabak ni makna kita musuh mai kita apa, kami sabak je lah. Ada sabak berbentuk lawan dan kita minta menang. Kalau ada pertandingan pidato contoh, kita hantar pelajar kita tepuk dia sabak. Dia pun faham sabak tu makna pidato pelembek. Siapa? Sabak bukan makna kalah. Sabak makna kuat, menang. Wansurna alaihim wa hazimal ahzab, Tuhan yang menghancurkan, mengalahkan tentera ahzab. Ihzimhum, kalahkan mereka. Wansurna alaihim. Sabak macam tu. Nanti kita jumpa hadis, apabila pemimpin zalim, apabila kita tak puas hati pemimpin zalim, kita kena sabak. Sabak bukan makna terima je lah, redha je lah. Tak, kena tegur. Bukan makna sabak tu macam tu. Sabak kena ada tindakan kita juga. Baik, habis tajuk tu. Esok kita sambung babus sidqi, bab sidq, jujur, benar, jujur. Tajuk sabak ni banyak hari kita baca, panjang tajuk sabak ni. Alhamdulillah, habis dah bab sabar. Esok kita sambung babus sidqi, bab kejujuran, kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min 'ibadikas salihin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsik abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.